Salam sejahtera, selamat pagi bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli dengan pelbagai perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara. Tapi kita nak mulakan dulu melihat kepada kes positif COVID-19 di seluruh dunia yang terus meningkat dengan jumlah kumulatif kini melepasi 4 juta kes. Kita melihat kepada data Johns Hopkins University yang menunjukkan bilangan negara yang mempunyai angka positif melebihi 100,000 kes. Kini 10 negara dengan pertambahan negara Iran. Amerika Syarikat masih lagi satu-satunya negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 1 juta dengan jumlah kumulatif kes positif kini meningkat kepada 1.307 juta. 3 negara kini melepasi angka 200,000 kes iaitu Sepanyol 222,000, Itali 218,000 dan United Kingdom 216,000 kes positif. Sementara Rusia, Perancis dan Jerman masing-masing merekodkan 198,000, 176,000 dan 171,000 kes positif. Manakala Brazil, Turki dan Iran mencatatkan 155,000, 137,000 dan 106,000 kes positif COVID-19. Namun pada masa yang sama, pesakit yang telah sembuh akibat virus itu juga dilaporkan meningkat kepada 1.36 juta kes. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat kepada angka korban akibat COVID-19 di seluruh dunia iaitu terus meningkat dengan pertambahan 6,000 kes lagi dalam tempoh 24 jam. Dan jumlah keseluruhan yang maut akibat wabak itu kini melebihi 278,000 kes. Dan ini daripada statistik Johns Hopkins University. 3 negara kini melepasi angka 30,000 manakala 2 lagi melepasi 20,000 kes korban. Amerika Syarikat seperti biasa kekal sebagai negara dengan angka korban tertinggi dan satu-satunya negara yang melebihi 78,000 kematian. Dan United Kingdom dan Itali melepasi angka 30,000 korban dengan keseluruhan masing-masing 31 dan 30,000 kes. Negara di kedudukan keempat dan kelima adalah Perancis dan Sepanyol dengan 26,000 kes maut dan Brazil pula sudah mencapai 10,000 kes maut dan negara lain masih mempunyai angka kematian di bawah 10,000 kes. Ya, pada masa sama kita ingin terus melihat kepada kes positif COVID-19 yang dicatatkan di Malaysia di mana semalam diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia walaupun tiada sidang media seperti biasa, Ketua Pengarah KKM Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dan juga petugas-petugas lain yang sering ada di sidang media KKM semalam diberikan 1 hari berehat selepas setiap hari berturut-turut mengadakan sidang media untuk memaklumkan kepada seluruh negara yang menantikan setiap pukul 5 dan 6 petang apa agaknya kes-kes baru, kes kematian yang dicatatkan di seluruh negara membabitkan COVID-19, namun semalam diberikan rehat 1 hari. Namun pada masa sama mereka masih mengeluarkan lagi kenyataan untuk memberitahu apa perkembangan terbaru COVID-19 dalam negara yang mana semalam mencatatkan 54 lagi kes baru dan juga 1 kematian akibat COVID-19. Hafizi. Dan kalau kita ingin melihat kepada perincian seterusnya, ini kita dapat saksikan di laman web astro.awani.com juga melihat kepada satu lagi kluster baru direkodkan ataupun dicatatkan iaitu kluster melibatkan di setiap alam iaitu melibatkan kepada pekerja asing. Dan jika anda dapat saksikan ini paparan skrin anda sekarang iaitu kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Satu kenyataan memaklumkan kluster tersebut dikesan pada 6 Mei lalu selepas menerima notifikasi dari sebuah hospital swasta. Dan katanya hospital tersebut telah pun menjalankan saringan COVID-19 ke atas pekerja-pekerja yang bakal kembali bertugas dan mendapati 3 kes disahkan positif COVID-19 daripada 5 orang pekerja yang telah pun disarin. Dan kalau kita lihat Nela, sebelum ini ada juga kluster melibatkan pengawal keselamatan di salah satu pusat membelah di Ceras. Dan kita juga telah pun melihat sebelum ini ada juga kluster daripada sektor pembinaan di Kuala Lumpur. Dan kluster-kluster ini dikenal pasti melihat kepada adanya beberapa kes dicatatkan ataupun berjaya dikesan oleh KKM. Dan ini antara perkembangan baru melihat kepada kluster di setiap alam masih lagi melibatkan pekerja-pekerja asing. Ya, dan ini menjadi mungkin satu wake up call kepada kita dengan melihat ataupun menitik beratkan tentang bagaimana tempat kediaman dan keadaan hidup bagi pekerja asing di negara kita. Seperti yang sama kita lihat di Singapura juga, kebanyakan peningkatan secara mendadak kes positif COVID-19 di negara jiran kita melibatkan pekerja asing juga dan ini bukan menjurus kepada cara kehidupan mereka dan sebagainya, bukan soal budaya atau perkauman tapi menitik beratkan ataupun melihat kepada aspek cara tempat kediaman mereka,
tahap kesihatan dan juga kebajikan mereka sendiri yang juga diperincikan oleh KKM semalam. Katanya ketiga-tiga kes positif yang dicatatkan atau direkodkan di Setia Alam ini merupakan warga Bangladesh yang berkongsi tempat kediaman yang sama dengan 18 orang lain. Ini satu perincian yang amat penting kita titik beratkan. Mungkin ini menjadi satu wake up call untuk kita pentingkan, mengutamakan kebajikan pekerja asing juga, kerana ini selain daripada aspek kebajikan manusia, hak asasi manusia untuk tinggal dalam tempat kediaman yang selamat dan bersih, pada masa sama kita juga perlu mementingkan kesihatan awam secara umumnya, kerana ini akan menjejaskan sekiranya anda tidak kisah tentang kesihatan mereka, ini akan menjurus kepada kesihatan kita sendiri juga sebagai warga negara Malaysia. Jadi kita perlu sama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini kerana ia satu virus yang tidak mengenal kaum, tidak mengenal warna kulit. Ini satu usaha kita perlu lihat kepada setiap lapisan masyarakat. Dan dengan itu kita nak beralih ke perkembangan seterusnya mengenai PKP ataupun sekarang kita berada dalam fasa kelima iaitu pun PKPB, fasa pemulihan, dan kita juga menjangkakan satu pengumuman oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada jam 2 petang hari ini, dan banyak yang diperkatakan di media sosial sama ada akan dilanjutkan atau tidak, bagaimana agaknya sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini, boleh atau tidak kita ziarah. Sebelum ini pun sudah dimaklumkan Hari Raya Aidilfitri akan kelihatan amat berbeza, kita tidak boleh mengadakan open house, ziarah menziarahi seperti biasa, banyak tradisi yang perlu berubah dalam normal baharu ini. Jadi kita akan menjangkakan pengumuman itu. Mungkin sedikit penjelasan daripada Perdana Menteri pada jam 2 petang, tapi ini pandangan pakar yang dikongsikan. Apa cerita dia, Hafizi? Dan ini pandangan pakar iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dilaksanakan kerajaan sejak 4 Mei lalu perlu diteruskan sehingga penghujung bulan ini. Kata pakar dan juga Profesor Epidemiologi dan Presiden Konsortium Akademik Kesihatan Awam Asia Pasifik Kuala Lumpur, Datuk Profesor Dr. Awang Bulgiba Awang Mahmud, yang berpandangan langkah itu bagi memastikan semua pihak memahami aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP selain membiasakan diri dengan norma baru, dan menurut beliau juga tempoh PKPB yang dilaksanakan juga tidak menampakkan impak jelas sama ada langkah itu memberi kesan positif maupun negatif. Dan katanya juga PKPB ini perlu diteruskan ataupun dilanjutkan kerana ia baru saja bermula dan sejak dilaksanakan hanya 9 hari saja tempoh itu. Jadi pihaknya melihat tidak nampak apakah kesan ataupun impak daripada pelaksanaan itu dan tempohnya terlalu pendek, dan beliau juga berpandangan tempoh itu hanya memberi peluang untuk kita semua membiasakan diri dengan normal baru khususnya dalam pematuhan SOP PKPB. Dan kalau kita lihat PKPB ini telah pun memberi peluang kepada beberapa aktiviti ekonomi dan juga sosial untuk beroperasi seperti biasa, namun perlu diingatkan iaitu Perintah Kawalan Pergerakan masih lagi dikuatkuasakan anda tidak boleh untuk keluar rumah sesuka hati jika tanpa urusan rasmi ataupun tanpa urusan penting, kerana ini adalah untuk memberi peluang kepada sektor-sektor ekonomi untuk menjana semula pendapatan mereka. Dan PKP masih lagi berkuat kuasa dan apapun keputusannya kita akan dengar daripada Perdana Menteri sama ada PKPB ini akan dilanjutkan ataupun tidak, yang akan berakhir pada 12 Mei ini. Ya, dan kerajaan masih lagi mengambil tindakan tegas terhadap sebarang jangkitan yang dapat dikesan, dan kerajaan setakat ini pun telah mengarahkan 3 premis ditutup susulan pekerjanya yang didapati positif COVID-19. Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam berkata ia melibatkan sebuah kilang ayam di Negeri Sembilan, sebuah pasaraya dan juga tapak pembinaan. Kita dengarkan kenyataan beliau semalam. Yang pertamanya di kilang ayam di Negeri Sembilan telah pun diarah tutup kerana pekerja mereka positif COVID-19. Yang keduanya pasaraya yang mana pegawai keselamatan, pengawal keselamatan didapati positif COVID-19, dan yang seterusnya adalah tapak binaan di Jalan Ampang yang didapati positif COVID-19. Jadi seperti yang saya tegaskan bahawa jika berlaku ada dan didapati ada positif COVID-19 di kalangan pekerja mereka dan Kementerian Kesihatan merasakan perlu untuk ditutup premis perniagaan tersebut, maka pihak kerajaan akan mengarahkan supaya
premis perniagaan mereka ditutup. Dua yang saya sebutkan tadi, tempat ayam, ladang ayam dan juga pasaraya tersebut kita tutup untuk membuat saringan kepada pekerja mereka dan seterusnya membuat sanitasi. Baik, bercakap tentang PKP ataupun PKPB ini, banyak lagi yang masih dibimbangkan orang ramai. Antaranya adalah apabila bukanya ataupun bermulanya premis ataupun operasi perniagaan seperti biasa, satu aspek yang dititikberatkan adalah bagaimana agaknya kesukaran untuk ibu bapa di luar sana apabila mereka perlu kembali bekerja di pejabat, namun pada masa yang sama taska sekolah dan sebagainya masih lagi tidak dibuka. Jadi bagaimana agaknya penjagaan kanak-kanak itu mungkin satu aspek yang tidak dipertimbangkan lagi, dan ini perkembangan terbaru mengenai SOP operasi taska yang masih lagi dibincangkan. Kata KKM, mereka masih lagi berbincang dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengenai prosedur operasi standard SOP bagi operasi Pusat Asuhan Kanak-Kanak atau taska seluruh negara. Kata Menteri Kanan Datuk Ismail Sabri Yaakob semalam, langkah itu penting bagi menjaga keselamatan dan kesihatan kanak-kanak yang diletakkan di bawah jagaan premis berkenaan. Katanya, saya faham beberapa taska perlu dibuka kerana kedua-dua ibu bapa mereka bekerja, jadi tiada tempat untuk hantar anak untuk dijaga. Kita dengarkan kenyataan beliau semalam. Ya, saya faham beberapa taska perlu dibuka kerana apabila ibu bapa mereka bekerja, kedua-dua ibu bapa bekerja, jadi tidak ada tempat untuk menghantar anak untuk dijaga sewaktu ibu bapa bekerja. Jadi sebab itulah akhirnya taska terpaksa dibuka. Walaupun untuk menjaga keselamatan anak-anak yang berada di taska tersebut, pihak Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan SOP akan berbincang dengan Kementerian Kebajikan Masyarakat untuk mengeluarkan SOP yang detail bagi memastikan keselamatan anak-anak yang berada di pusat taska tersebut. Jadi pihak Kementerian Wanita akan sit down dengan KKM lah untuk mengeluarkan SOP. Jadi sedang dalam perbincangan. Mungkin aspek ini tidak dipertimbangkan lebih dahulu apabila yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, katanya ibu bapa boleh ambil giliran. Bapa kerja dulu, ibu jaga anak di rumah, dan selepas itu ambil giliran bertukar pula ibu yang pergi kerja dan bapa pula jaga anak. Tapi ini mungkin tidak mengambil kira bagaimana agaknya jika kedua-dua ibu bapa itu perlu bekerja dan pada masa sama mungkin kesukaran untuk menghantar ke pihak ibu bapa untuk menjaga kerana ada masih lagi batasan untuk keluar ke negeri dan sebagainya. Jadi ini satu aspek yang perlu dititikberatkan kerana ramai ibu bapa yang meluahkan keluhan mereka kesukaran untuk menjaga kanak-kanak. Tapi ini ada satu lagi berita yang juga menjadi isu buat ibu bapa di luar sana, Fizi. Dan isu ini adalah melihat kepada, kalau kita dapat saksikan, sekolah masih lagi belum dibenarkan untuk dibuka. Jadi kalau kita lihat apabila sekolah masih lagi belum dibuka, tiada murid-murid pergi ke sekolah, tiadanya pengangkutan untuk anak-anak ataupun murid-murid untuk pergi sekolah menggunakan bas sekolah. Dan ini tegas daripada Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri yang menegaskan pengusaha bas sekolah tidak sepatutnya meminta bayaran daripada ibu bapa sesulan tiada perkhidmatan penghantaran murid ke sekolah yang ketika ini masih ditutup, dan jelas beliau tiada sebab untuk pengusaha bas meminta bayaran bulanan berkenaan. Dan kalau kita nak dengar dulu apa kata daripada Datuk Seri Ismail Sabri ini. Sepatutnya kalau tidak ada perkhidmatan bas sekolah itu, tentulah mereka tidak boleh meminta bayaran. Sebab bas adalah untuk perkhidmatan menghantar anak mereka ke sekolah. Jadi kalau tidak ada perkhidmatan, anak mereka masih bercuti, tidak ada sebab kenapa mereka perlu meminta ibu bapa untuk membayar. Jadi bas ini di bawah kementerian, mungkin di bawah Kementerian Pengangkutan lah lesennya. Saya percaya dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan. InsyaAllah saya akan bawa kepada Menteri Pengangkutan supaya mengeluarkan arahan-arahan kepada operator bas sekolah ini dari segi apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan.
Baik, itu ketetapan daripada kerajaan iaitu melihat kepada pengusaha bas tidak seharusnya meminta bayaran ataupun bayaran bulanan daripada ibu bapa melihat kepada tiadanya proses penghantaran anak ke sekolah dan dalam masa sama kita ingin melihat suara hati pengusaha bas itu sendiri. Mesti mereka merasa begitu pada ketika ini mereka berada dalam keadaan yang betul-betul memerlukan kerana tiada perusahaan dan mereka juga tidak dapat menjana pendapatan mereka melalui penghantaran dan sebagainya, dan suara hati pengusaha bas ini juga kami bawakan di Esrawani dan perinciannya apa inilah. Ya, ini menurut satu temu bual yang saya adakan bersama seorang pengusaha syarikat bas persiaran yang menggesa kerajaan untuk campur tangan supaya pinjaman bas mereka distruktur semula dalam masa terdekat. Ini kerana kebanyakan syarikat dijangka akan bankrupt akibat tidak dapat menjalankan operasi ketika tempoh PKP. Tadi kita dengarkan keluhan ibu bapa mengenai pembayaran bas sekolah yang sepatutnya tidak patut dikenakan ketika operasi mereka tidak dapat dijalankan. Namun kini kita akan lihat lagi satu sudut di mana keluhan pengusaha bas persiaran pula yang tidak dapat menjalankan operasi mereka dan mereka dijangka akan bankrupt kalau ini berlanjutan dengan lebih lama. Kita dengarkan apa cerita mereka. Pengarah urusan WSF Travel and Tours Sdn Bhd, Wan Sairi Wan Ahmad berkata, isu tersebut timbul kerana mereka terpaksa bergantung kepada syarikat kredit untuk membuat pinjaman yang dikenakan faedah tinggi. 95% bas persiaran di Malaysia membuat pinjaman dengan syarikat kredit dengan pihak bank. Tidak ada yang pihak bank memberi loan sebab dengan alasan actually higher purchase loan itu untuk bas persiaran adalah dipanggil high risk loan. Oleh itu ini sudah berlaku bukan baru, tapi lebih daripada 15 tahun. Oleh itu kita tak ada pilihan lain sebab bank tak nak bagi. Kita terpaksa bergantung sepenuhnya kepada loan daripada syarikat-syarikat kredit dengan interest yang sangat tinggi. Wan Sairi malah mendakwa hampir kesemua pengusaha bas persiaran tidak menerima bantuan kerajaan kerana telah disenarai hitam oleh syarikat kredit. Buat masa ini juga, kata beliau, arahan Bank Negara Malaysia BNM berhubung moratorium pinjaman tidak mendapat kerjasama syarikat kredit. Syarikat bas persiaran saya boleh katakan less daripada 1% kita terima bantuan. Kurang daripada 1%. Kerana macam ni, kita dah tidak ada bisnes bermula bulan 1. Ada antara kita tak bergerak daripada bulan 12 tahun lepas. So atas alasan itu, pihak kredit telah membuat sitos ataupun sikris kepada kami. Sejak kerajaan memberi arahan pakej bantuan, kebanyakan syarikat-syarikat kami sudah dapat nama disenarai hitam oleh sitos ataupun sikris. Dengan alasan itu, tidak ada satu bank pun mengambil loan daripada pihak kami. So, tidak memberikan loan kepada pihak kami. So, dengan alasan itu, kita tak ada yang dapat menerima. Hampir kosong. Sebenarnya memang kami dah tak boleh tahan sebenarnya. Kami dah tak ada apa-apa pergerakan. Bas kami memang tidak langsung dibenarkan keluar daripada daerah. Itulah, kami memang tidak ada jalan untuk bergerak langsung. Wan Sairi dalam pada itu memberitahu isu pinjaman yang dihadapi pihak pengusaha syarikat bas sudah berlarutan sejak 15 tahun lalu. Sehubungan itu, beliau berharap situasi pandemik COVID-19 ketika ini akan membuka mata pihak berkuasa mengenai permasalahan dihadapi mereka. Ya, itu satu kisah yang amat menyedihkan kalau kita lihat banyak perusahaan terutamanya PKS yang amat-amat terjejas akibat PKP dan pandemik COVID-19 ini, dan antara yang paling terjejas termasuklah sektor pelancongan dan bas persiaran seperti yang kita lihat tadi tidak dapat menjalankan operasi dan pada masa sama tidak mendapat bantuan. Prihatin juga kerana mereka telah pun disenarai hitam oleh syarikat kredit. Jadi mereka seolah-olah tiada jalan lagi. Jadi kita harap dengan cerita itu dapatlah membuka mata pihak berkuasa untuk melihat kepada mereka yang masih lagi tidak dapat bantuan prihatin itu. Dan bercakap tentang PKP, seperti yang saya maklumkan tadi, kita jangkakan satu pengumuman daripada Perdana Menteri. Namun ini satu aspek yang kita akan lihat juga dalam pengumuman itu mengenai solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid. Apa ceritanya, Hafizi? Dan ini adalah laporan yang kita nak kongsikan kepada anda semua.
belum ada keputusan dibuat mengenai solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid yang ketika ini tidak dibenarkan susulan penularan COVID-19. Dan kata Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara yang melibatkan satu keputusan yang besar itu dirujuk kepada Jawatankuasa Khas Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan PM, dan jawatankuasa itu kemudian akan membawa perkara berkenaan kepada mesyuarat Kabinet untuk membuat keputusan. Dan katanya juga mengenai muzakarah, Menteri Agama telah membentangkan kepada mesyuarat, dan oleh sebab keputusan itu melibatkan keputusan besar iaitu isu agama dan sebagainya, jadi kerajaan akan membuat keputusan untuk merujuk kepada Jawatankuasa Khas MKN dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Dan kalau kita dapat saksikan, jika semalam dan juga beberapa hari yang lalu, Perlis telah pun mengumumkan untuk membenarkan solat Jumaat di masjid, iaitu untuk ahli jawatan kuasa masjid saja, tidak melebihi 15 orang, makna ia tidak dibuka untuk kepada orang awam. Dan kalau kita lihat juga ketika Ramadan ini, mungkin ramai umat Islam semua bersemangat untuk mengimarahkan masjid, tetapi larangan ini harus diambil kira supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan seterusnya kita ada perkembangan apa, Nela? Seterusnya kita nak ceritakan tentang bantuan prihatin nasional yang hebat diperkatakan di media sosial, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dengan laporan itu. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Awani Pagi, dan kita nak ceritakan tentang satu topik yang hebat dibualkan di media sosial semalam mengenai bantuan prihatin nasional yang semalam menurut orang ramai telah pun mendapat keputusan sama ada lulus atau tidak permohonan mereka untuk mendapatkan bantuan BPN ini. Ada yang juga ramai katakan tidak dapat atas beberapa alasan yang mereka kata tidak munasabah. Katanya mereka berdaftar dengan ataupun mempunyai syarikat berdaftar, tapi sebenarnya tidak mempunyai sebarang pendapatan buat syarikat itu. Ada yang kata mereka berpendapatan lebih 4,000 sekaligus tidak layak mendapat bantuan, tetapi sebenarnya ada juga yang bersertakan dengan payslip mereka di Twitter, kata menunjukkan tidak pun mencecah 4,000 pendapatan mereka. Jadi ada banyak keluhan rakyat ketika ini, katanya mereka telah pun tertipu dengan bantuan ini. Tapi apa yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz adalah sebanyak 2.3 juta permohonan baharu dan rayuan diluluskan. Ini melibatkan jumlah 1.7 bilion ringgit. Kelulusan dibuat selepas LHDN selesai membuat semakan ke atas permohonan baharu dan rayuan ini. Dan kata pembayaran BPN bagi yang layak akan dibuat secara sekaligus mulai 15 Mei. Dengan kelulusan permohonan baharu dan rayuan tersebut, jumlah penerima BPN setakat ini adalah sebanyak 10.6 juta, merangkumi jumlah bayaran bernilai 11 bilion ringgit, iaitu tambah 1 bilion berbanding peruntukan asal 10 bilion. Dan BPN merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi sebelum ini yang bernilai 260 bilion ringgit, dan Kementerian Kewangan membuka permohonan baharu dan rayuan antara tempoh 1 hingga 30 April 2020. Namun pada masa sama, harap mereka lihat juga apa yang diluahkan oleh rakyat di media sosial tentang kesukaran untuk mendapatkan bantuan itu, dan mungkin lebih banyak penjelasan yang diberikan mengenai mengapa mereka tidak layak menerima bantuan seperti yang dikatakan oleh netizen-netizen semalam. Hafizi. Dan seterusnya, satu perkembangan yang kita nak bawakan semalam 9 Mei 2020 merupakan 2 tahun detik bersejarah negara kita apabila pilihan raya umum ke-14 berlangsung, dan di mana kerajaan yang sebelum ini memegang tampuk pemerintahan selama lebih 60 tahun nampaknya telah pun ditundukkan oleh satu Pakatan Harapan. Dan hari ini merupakan 2 tahun kerajaan Pakatan Harapan ataupun Pakatan Harapan itu sendiri nampaknya membentuk kerajaan pada 10 Mei 2018, dan untuk mendapatkan kembali ataupun untuk memegang semula tampuk pemerintahan kerajaan oleh Pakatan Harapan ini, 2 pemimpin ataupun 2 tokoh besar politik negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah pun mencapai kata sepakat untuk menolak perbezaan, sengketa dan kemelut demi rakyat. Dan ini kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan bahawa 2 tahun lalu mereka berdua tidak berputus asa membawa suara rakyat, dan kata mereka dalam kenyataan itu juga anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang ini,
Kami sudah tua, masa kami sudah tidak lama. Namun semangat perjuangan kami masih marak dalam jiwa setiap anak muda yang mengimpikan reformasi. Dan katanya masanya telah tiba untuk kita bangkit semula dan berusaha mengembalikan mandat rakyat ke pihak yang sepatutnya. Itu kata daripada ahli Parlimen Langkawi dan juga ahli Parlimen Port Dickson dalam satu kenyataan yang dikeluarkan. Dan apapun kita dapat saksikan pada 18 Mei ini merupakan sidang Dewan Rakyat yang akan ataupun yang sudah pun ditangguhkan daripada Mei lalu, daripada Mac yang lalu dan akan berlangsung pada 18 Mei ini. Dan kita dapat saksikan ataupun kita dapat predik antara perkara yang akan dibawa ke mesyuarat itu adalah melihat kepada undi tidak percaya kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan itu kita akan lihat lebih kurang dalam seminggu lagi, melihat kepada situasi, bagaimana situasi pada persidangan Dewan Rakyat pada 18 Mei nanti, Nela. Ya, bercakap tentang sidang Dewan Rakyat, kita juga ada membawa laporan apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai sidang Dewan Rakyat yang akan diadakan selama sehari saja. Katanya itu tidak demokratik. Katanya demokrasi di negara ini semakin terhakis selepas Dewan Rakyat hanya dijadualkan bersidang selama sehari pada 18 Mei nanti, dan katanya juga tindakan itu sebagai separa diktator itu dan dilakukan bagi mengelakkan pertikaian jawatan Perdana Menteri. Katanya kalau kita dapati dalam mesyuarat Dewan tidak ada sokongan majoriti, bermakna Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak berhak menjadi Perdana Menteri, dan untuk elak daripada itu dia tidak benarkan kita bermesyuarat dan buat mesyuarat satu hari saja, tidak bagi bawa usul. Maka ini menyekat demokrasi. Biasanya kalau seseorang itu dilantik sebagai Perdana Menteri, dia dilantik oleh raja yang percaya bahawa dia mempunyai sokongan majoriti wakil rakyat. Ini satu kenyataan yang amat tegas, dan kita juga lihat ramai lagi anggota pembangkang yang menyuarakan ketidakpuasan hati mereka mengenai sidang Dewan Rakyat ini yang diadakan sehari. Dan kami juga faham alasan yang diberikan adalah kerana kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan perlu mengamalkan penjarakan sosial itu. Kita faham kepentingan itu, namun pada masa sama sekiranya kalau kita lihat premis perniagaan, sektor-sektor ekonomi telah kembali buka pada PKPB. Kita bukan lagi berada dalam PKP sebelum ini, kita sudah pun memasuki fasa baru di mana PKP itu dijalankan secara bersyarat. Mungkin boleh pertimbangkan sidang Dewan Rakyat juga dijalankan dengan syarat-syarat dan SOP tertentu. Pasti banyak SOP yang boleh diperkenalkan dalam masa yang ada lagi ini untuk memastikan penjarakan sosial itu masih diamalkan dan pada masa sama demokrasi negara terus dapat berjalan seperti biasa. Ya. Dan apapun, ramai netizen, ramai rakyat di luar sana mengharapkan ada keputusan yang terbaik ataupun ada hasil yang terbaik melihat kepada kita memerangi COVID-19, dan bukannya kita untuk melihat mungkin ada pertukaran lagi kerajaan dan sebagainya. Kita tidak mahu ini berlaku kerana apa fokus utama kita adalah untuk kita memutuskan rantaian, bukan soal isu politik ini lagi. Dan untuk itu Awani Pagi berakhir di sini. Dapatkan perkembangan lebih lanjut mengenai segala berita dalam dan juga luar negara dalam astroawani.com. Berbagai cerita-cerita yang menarik kita kongsikan kepada anda semua. Dan untuk itu saya Hafizi Rosli Dan saya Nala Huda. Kita jumpa lagi.